الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك. Segala puji bagi Allah yang menghimpunkan kita di tempat yang barakah ini. Allazi tatanazzal alaihi rahmah wal barakah, yang mana turun di tempat ini rahmat Allah dan keberkatannya. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala, maka kita mohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ahli rahmah, untuk menjadikan kita ahli yang mendapat rahmah, wa yaj'alana min ahli barakah, dan menjadikan kita ahli yang mendapat barakah, wa yajma'na wa iyyakum fil firdausil a'la, dan mudah-mudahan dengan sebab perhimpunan kita ini Allah himpunkan kita di syurga Allah yang tertinggi, syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, tolong sucikan hati-hati kami dari sifat munafik. Wahfaz alsinatana minal kadhib, dan tolong pelihara hati-hati kami daripada berdusta. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'da, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada malam ini kita dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala dan diberi peluang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meneruskan dan menyambung pengajian kita, yang mana kita sampai pada surah An-Nazi'at, iaitu ayat yang ke-9. Dan kita bersyukur pada Allah, mudah-mudahan pada hari Jumaat ini, daripada pagi tadi sampailah ke saat ini, dan sampailah kita nak tidur sebentar lagi, kita menjaga diri kita daripada maksiat. Bagaimana di dalam satu hadis Nabi SAW yang martabatnya hasan, yang mana disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza salimatil jumu'ati salimatil ayyam. Idza salimatil jumu'ati salimatil ayyam. Sekiranya selamat hari Jumaat itu daripada kita melakukan dosa dan kemungkaran, maka selamatlah hari-hari yang lain sehinggalah kita bertemu dengan hari Jumaat yang seterusnya. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala pelihara kita dan dikurniakan kita awal pergi ke masjid tadi, supaya kita mendapat kelebihan yang besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada malam ini, alhamdulillah, kita sudah masuk kepada hari Sabtu, yang mana kita menyambung kembali pengajian kita dalam surah An-Nazi'at, iaitu kita sampai kepada ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qulubu absaruha khashi'ah. Sebagaimana kita tahu sebelum ini dalam perbahasan surah An-Nazi'at, yang Allah menceritakan dan Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat Allah. Kerana Allah nak memberitahu satu perkara, bahawa hari kebangkitan itu pasti ada dan hari kiamat itu akan berlaku.
Dan disebutkan seterusnya apabila yauma tarjufur rajifah, apabila hari yang Allah janjikan sampai itu, iaitu apabila bumi bergoncang dengan tiupan sangkakala, tadba'uha radifah, maka tiupan yang pertama diiringi dengan tiupan yang kedua, iaitu tiupan sangkakala. Qulubu yawma idzin wajifah. Allah nak beritahu kita ketika di dunia ini kita leka, kita khayal, kita rakus, kita tidak redha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Maka ramainya manusia pada hari kiamat itu apabila bergoncangnya bumi, ketika itulah qulubun yauma idzin wajifah. Hati pada hari itu jadi takut, sangat takut. Kerana ketika itu, kenapa yang menyebabkan kita takut? Sebab kita tidak ada apa-apa persediaan nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak sempat nak taubat, kita tak sempat nak buat kebaikan. Masa tu bau kita tersedar. Abdullah ibn Sahal menyebutkan an-nasu niyam. Manusia ni sifat dia suka tidur hati dia. An-nasu niyam. Wa idza namu intabahu, bila dia tidur biasanya dia akan terjaga. Wa idza intabahu nadamu, dan biasanya sifat manusia ni bila dia tersedar, dia terjaga, dia akan menyesal. Cuma yang paling kita sedih selalunya penyesalan manusia itu apabila sudah mengalami kerugian. Wa idza nadamu la yanfa'u syai'. Maka ketika dia menyesal tidak ada manfaat kepada penyesalan dia. Sebab apa? Sebab ketika itu sudah berlaku hari kiamat. Maka ketika itu ramai yang takut. Qulubu yawma idz wajifah. Kita selalu membuat dosa, kebanyakannya daripada mulut kita, daripada tangan kita di atas muka bumi Allah. Allah dah pesan. Maka ketika itu kita menyesal. Menyesal dah tidak ada penggunaan. Allah sebut apa dalam Quran? Antaranya yang selalu menjadi masalah kepada kita umat manusia sekarang ini, khususnya di Malaysia. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika anhu mas'ula. Allah beritahu pada kita, jangan sekali-kali kamu itu berhenti pada sesuatu perkara yang kamu tidak ada ilmu padanya. Maksudnya jangan sekali-kali kamu bercakap sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Jangan kamu membuat conclusion kepada sesuatu perkara yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Sebab apa yang keluar daripada mulut kita, apa yang kita type, apa yang kita lakukan, maka akan ditanya oleh Allah. Allah kata, inna sam'a wal basara wal fuada, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati kita, kullun ulaika anhu mas'ula. Semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Maka ketika itu, bila berlaku dan kita leka, dan akhirnya kita menyesal. Contohnya kita sekarang ini di zaman fitnah yang sangat besar. Zaman kekeliruan. Al-Fadhil Ustaz Fadhil Nur pernah menyebut satu hadis Nabi SAW. Al-fitnatu na'imatun, la'anallahu man ayqadhaha. Fitnah ni sifat dia tidur. Allah laknat siapa yang bangunkan dia. Maka kita bila tidak jelas akan duduk perkara, maka jangan kita ini mudah berkata sesuatu yang mana kita tidak jelas dan tidak ada ilmu tentangnya. Sebab Allah akan tanya apa yang kita perkatakan dan apa yang kita tahu. Karena itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari itu ramai orang takut. Absaruha khashi'ah. Mata semua jadi tunduk, maknanya jadi tak tahu nak buat apa. Ketika tu mata tu jadi macam blur, orang panggil. Macam mana ni? Apa ni? Nak macam mana ni? Betul lah rupanya. Disebutkan, yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah.
Betul-betul ke ni? Kami ni dikeluarkan daripada kubur kami. Maka ketika tu ketakutan kita tidak ada manfaat, kita akan berdepan dengan Allah. Allah dah beritahu semua dah. Dalam Quran Allah dah beritahu. Dalam hadis Nabi SAW Allah dah beritahu belaka dah. Sebagaimana satu hadis qudsi yang selalu saya sebutkan dalam kuliah saya sejak akhir-akhir ini. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia kata pada manusia. Cuba dengar ni. Kita yang penting kita rada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan nak reda Allah Subhanahu wa taala, maka minta reda daripada Allah. Kita kena reda Allah dahulu sebelum kita dapat reda Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, disebutkan dalam hadis qudsi ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, ya bani Adam, ya bani Adam, la takhafanna min dhi sultan madama sultani baqiyah wa sultani la yanfadu abada. Allah kata pada kita, wahai anak Adam. Ni Allah cakap pada kita. Wahai anak Adam, jangan sekali-kali kamu takut dengan kuasa-kuasa yang ada sekarang ini. Madama sultani baqiyah, selagi mana kekuasaan aku itu kekal. Wa sultani la yanfadu abada. Dan aku nak beritahu pada kamu, kekuasaan aku tidak akan punah selama-lamanya. Maka jangan sekali-kali kamu takut dengan apa yang berlaku di sekeliling kamu dengan kuasa-kuasa yang ada. Mungkin ada seseorang yang mempunyai kuasa, dia boleh menzalimi dan menganiaya. Boleh. Tapi kita kena ingat bahawa Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Ya bani Adam, la takhsha min dhiqir rizq. Wahai anak Adam, jangan kamu takut dengan kesempitan rezeki. Wa khazaini mal'ana, dan peti hartaku itu terlalu banyak. Wa khazaini la tanfadu abada, dan harta aku itu tidak akan punah selama-lamanya. Ya bani Adam, cuma satu benda aku nak minta kau buat. Kalau kau nak rasa aku punya kuasa tu, kalau kau nak rasa tenang dengan rezeki yang aku bagi, maka satu benda aku minta kau buat. Ya bani Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Wahai anak Adam, aku cipta engkau untuk beribadah pada aku, maka tolong jangan main-main. Jangan main-main. Bila aku suruh ibadah pada aku, jangan main-main. Terlalu mudah sangat ibadah yang Allah beri kat kita ni. Sembahyang 5 waktu, susah apa? Zakat yang hanya 2.5%, susah apa? Puasa yang hanya setahun sekali yang wajib, susah apa? Bukannya kita tak diberi makan selama sebulan, malam tu boleh makan, sahur boleh makan. Susah apa? Pergi haji, pada yang mampu, tak mampu settle, tidak ada masalah. Apa yang susah ni? Mengucap 2 kalimah syahadah, lagi senang. Khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Jangan pandang ringan. Maksud jangan main-main ni, jangan pandang ringan. Solat kita kalau boleh buat di awal waktu, sembahyang secara berjamaah. Khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Wajtahidu, bersungguh-sungguh. Itu kamu buat. Wa dhamintu rizqah wa dhamintu laka rizqaka fala tata'ab. Dan aku nak beritahu kau, aku telah jamin rezeki kau, maka kau tidak akan berletihan. Engkau tak perlu berletih. Bab bekerja disuruh dalam Islam, ambil sebab. Tapi ada setengah orang yang Allah pilih, dia tak letih. Letih yang sebenar iaitu dalaman dia. Selalu orang meniaga, selalu orang bekerja, dalam dia serabut. Hati ni tolong jangan kerja, biar anggota kerja. Kaedah kita apa dia? Al-jawarihu ta'mal wal qulubu tatawakkal. Anggota buat kerja, hati ni tak payah buat kerja anggota. Hati ni apa kerja dia? Tatawakkal, serah pada Allah. Bila kita dah buka gerai, kita dah jual lauk, kita dah jual, sedia dah semua lauk-lauk yang orang nak beli.
Kemudiannya hati tawakal pada Allah. Jangan hati buat kerja. Macam mana ni? Ada orang datang ke tidak ni? Takut nanti basi macam mana? Nanti kalau orang beli nanti rasa tak sedap macam mana? Siapa yang nak datang kat sini? Tempat ni sesuai atau tidak? Kenapa suami aku pilih tempat ni? Hati dia mula kerja. Bila hati dia mula kerja, dia akan letih seletih-letihnya. Sedangkan Allah dah kata, wa dhamintu laka rizqaka fala tata'am. Aku telah jamin rezeki kau, maka jangan letih-letih. Kemudian Allah kata apa? Fa wa izzati wa jalali, dan demi kebesaran dan kemuliaanku, in radita bima qasamtuhu lak, kalau kamu semua atas muka bumi ni redha dengan pembahagian yang telah aku bahagi-bahagikan, aku bahagi engkau, muka engkau tidak secantik yang itu, engkau redha. Aku jadikan kau berkahwin, yang kawan seorang lagi tidak kahwin-kahwin, engkau redha. Ada isteri kamu cantik dan ada isteri yang tak cantik, engkau redha. Ada yang berkahwin terus dapat anak, ada yang berkahwin tidak dapat anak sampai sekarang, engkau redha. Allah kata, in radita bima qasamtuhu lak, kalau engkau redha dengan apa yang telah aku bahagi-bahagi pada engkau, yang ni kaya, yang ni miskin, yang ni kuat, yang ni lemah, yang ni sihat, yang ni sakit, in radita bima qasamtuhu lak, kalau engkau redha saja dengan apa yang aku bahagi-bagikan pada engkau, arahtu qalbak wa badadak, aku akan bagi lapang hati kau dan badan kau. Wa kunta indi mahmuda, dan kau di sisi aku sangat terpuji. Maknanya di dunia kita jadi orang yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sifatkan kita dengan sifat yang telah diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wa izzati wa jalali, kemudian Allah kata, dan demi kemuliaanku dan kebesaranku, illan tarda bima qasamtuhu lak, tapi kalau sekiranya kau tak redha dengan apa yang aku bahagi-bahagi kepada engkau, sa'usallitanna 'alaika ad-dunya, maka aku akan bebankan kau dengan dunia, tarqudu fiha raqdal raqdul wuhush fil bariyah, dan kau akan hidup dalam dunia itu seperti binatang buas di dalam hutan, di atas daratan, yang mana kau akan jadi rakus, engkau akan menzalimi, engkau akan menyakiti kerana nak mendapatkan rezeki. Aku akan bebankan kau dengan dunia. Kau jadi rasa susah hidup kat dunia. Dan akhirnya kau sanggup berdusta, sanggup menganiaya, sanggup makan rasuah, sanggup menipu orang, sanggup makan duit haram. Thumma takunu laka illa ma qasamtuhu lak. Bila kau bangkit hari kiamat nanti, lalah kali kau tahu, lalah kali baru kau tahu bahawa yang kau dok buat-buat tu semua sebenarnya rezeki yang Allah bagikan kau tu macam tu lah juga. Kita ingat dengan kita buat macam tu rezeki kita bertambah. Dah. Allah dah bagikan rezeki kebaikan kau yang ini ajalah. Jadi kita ketika tu rasa menyesal, jadi takut. Sebab telah banyak masa kita buang dan tak redha dengan apa yang Allah bagi pada kita. Kemudian Allah nak beritahu pada kita, Allah buat semua ni bukan sebab Allah nak paksa, Allah tahu Allah benci kita. Dah. Allah kata apa? Ya bani Adam, inni laka muhib. Aku sesungguhnya sangat kasih pada kamu semua. Jadi macam mana kita nak dapat? Macam mana kita nak bagi tune tu, connection tu kena? Maka Allah kata di akhirnya, fabihaqqi alaika kunli muhibba, maka hak aku ke atas engkau pula, jadilah engkau orang yang kasih pada aku. Allah Subhanahu wa taala ni kasih, kenali Allah. Kerana itu tuan-tuan rahmati Allah, bila dah berlaku macam ni dah tak ada peluang, ni tengah ada peluang lagi ni. Kita sekarang ni pada waktu saat ini masih ada peluang, pintu taubat masih terbuka. Masih boleh lagi perbaiki diri kita. Jangan tangguh-tangguh lagi. Sebab bila sampai waktu ini, absaruha khashi'an yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Maka mereka mengatakan, sebenarnya ayat ini adalah ayat yang pernah mereka katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kata kamu semua akan dibangkitkan dan akan dihadapkan di depan Allah. Mereka kata, Muhammad, a inna lamarduduna fil hafirah? A idza kunna 'idhaman nakhirah? Muhammad, dia buat main-main. Kami akan dikeluarkan balik ke lepas mati?
Lepas kami punya tulang semua dah hancur, tiba-tiba kami hidup balik ke? Dia peli Nabi Muhammad. Kemudian dia kata apa? Qalu tilka idzan qaratan khasirah. Qalu tilka idzan qaratan khasirah. Wahai Muhammad, kalau macam tu rugilah kami, sebab kami tak ikut cakap engkau sebelum ni. Lepas tu dia orang gelak. Dia orang gelakkan Nabi Muhammad SAW. Bila dia kata pada Nabi SAW gitu, bila Nabi kata marilah sebelum kita dibangkitkan nanti di depan Allah, Muhammad, kita semua akan dibangkitkan daripada kubur ke? Selepas tulang-tulang kita dah hancur ke? Oh, kalau macam tu rugilah kami tak ikut engkau sekarang ni. Rugi betul lah masa tu. Dia peli Nabi Muhammad SAW. Allah ulangkan balik kata-kata mereka di dalam Al-Quran. Ini yang kau cakap dulu ni. Engkau main-main dengan aku. Engkau mempermainkan hukum aku. Engkau mempermainkan kata-kata aku. Engkau permainkan utusan aku. Allah kata apa? Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Allah kata engkau orang ni kalau aku nak settlekan satu tiupan dia. Allah perli balik. Yang kau orang duk rasa pelik sangat tu, nak dibangkitkan ke tidak tu, Allah kata fa innama adatul hasr, hanya sekadar zajratun wahida, satu tiupan saja kau orang boleh berjadi nyawa balik, boleh mati balik, boleh nyawa balik, boleh mati balik. Allah kata fa innama hiya zajratun wahida fa idahum bisahirah. Bila Allah SWT bagi satu tiupan, tahu-tahu kita ini sudah ada apa? As-Sahirah di sini para ulama mengatakan iaitu satu kawasan yang lapang, iaitu padang mahsyar. Yang mana Allah kata tiba-tiba kamu ketika itu sudah berada di satu lapangan yang putih, iaitu padang mahsyar. Dan setengah ulama kata kenapa digunakan dengan kalimah sahirah? Sebab kalimah sahirah ni maksudnya berjaga. Jaga-jaga, sedar. Kita bila berjaga ni sekarang ni sahirah lah. Sebab para ulama kata kerana ketika di padang mahsyar tak ada orang pun mengantuk. Sekarang ni banyak mengantuk. Kita dalam majlis ilmu boleh gitu lagi. Tu padang mahsyar tak ada seorang pun yang mengantuk dan tertidur sebab semua takutlah kau. Fa idzahum bisahirah. Tapi memang bila kita takut bila buat salah ni memang susah nak tidur. Tapi kalau ada orang buat salah, dia boleh tertidur lagi. Ush, saya nak beritahu hati dia memang kokoh dengan kehitaman. Tuan-tuan rahmati Allah, saya teringat guru matematik saya masa sekolah rendah dulu. Terima kasih pada beliau. Mudah-mudahan Allah memberkati beliau. Cikgu Zabedah nama dia. Ni nak cerita benda baik pada dia. Sebagai benda molek. Dia ni tuan-tuan, di luar kelas, dia macam kawan. Kawan. Tapi di dalam kelas, Masya Allah, Tabarakallah. Ini orang dulu mengaji. Saya pernah di rotan, tuan-tuan rahmati Allah, Allahu Akbar. Dan pernah saya punya rambut tu dia pegang oleh beliau. Digoncang begitu dan dicampak ke papan hitam. Gedegong. Dan keputusannya, saya dapat UPSR. Tapi bila dekat luar, dia bukan niat. Tak betul. Ya betul. Jadi tak boleh nak tidur dalam kelas. Begitu juga Said Salim, guru saya ketika di Perlis. Dengan Ustaz Mansur. Yang mana bila dia nak tanya soalan, kita tak hafal hari itu, boleh terkencing hari itu. Memang berlaku. Bila dia tanya, Iqra, dia suruh baca matan. Kita yang kat ujung tu tak hafal, tahu kita bersalah. Nak dekat sampah tu. Ni ayat apa? Ustaz Mansur. Ni ayat apa? Pusuk kata. Ustaz, ayat kencing Ustaz kata. Hang kencing sini apa kata. Saya tak hafal matan. Dia pun ambil dia punya, sebelum dia suruh pergi basuh air kencing tu, dia ambil dia punya rotan, zas. Selesai. Dia kata pergi cuci. Ada seorang sahabat saya susah betul nak berjumpa bahasa Arab. Lidah keah. Berbulan-bulan tak boleh-boleh. Orang dah jauh dah baca. Dia tak boleh-boleh lagi. Ustaz Mansur ni geram sangat. Dia pegang mulut. Dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Pui! Dia ludah mulut. Besok boleh baca terus. Bukan nak kata Elio dia berkat. Jangan silap faham.
Tapi dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbahasan ni jangan silap faham pula. Kan orang kata bawa benda tak elok pula. Nah. Tapi nak kata guru ni dia keikhlasan dia tuan-tuan yang dirahmati Allah menyebabkan anak-anak murid ni jadi boleh. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dah sedia macam-macam kat kita ni. Maka kita masih melakukan kemungkaran di sisi Allah. Fa idzahum bisahirah, bila kita dah ada di atas padang mahsyar. Tuan-tuan nak tak di padang mahsyar tu Allah kenal kita? Allah kata ana ma'ahu idza dzakarani. Kemudian kalau Al-Fadhil Ustaz Syamsuri dia tafsirkan satu hadis Nabi SAW ketika dia baca kitab Bahrul Madhi, dia sebut bahawa sekiranya kita ni, dia tafsirkan pada pahaman gitu, setengah tafsiran ulama dia datangkan tafsiran ulama yang mengatakan bahawa iaitu siapa yang mengingati aku fi malain, iaitu pada ketika ramai-ramai aku akan ingat kamu ketika kamu di depan lebih ramai orang lagi. Dia tafsir begitu. Maknanya kita ni kalau tengah sibuk dengan manusia yang ada kat sekeliling kita, dengan keseronokan yang ada ni, tapi kita boleh lagi ingat Tuhan, Allah kata aku akan ingat kau lebih ramai, di depan lebih ramai orang lagi. Iaitu di padang mahsyar ketika kita dibangkitkan, Allah ingat kita. Hei fulan, engkau ketika dunia ingat aku ingat engkau sekarang ni. Ui, bangganya kita tuan-tuan rahmati Allah. Allah sebut kita di depan orang ramai. Ni Allah, dia bukan Perdana Menteri, ni bukan Tun. Ni bukan pemain bola sepak. Ni bukan artis, ni bukan mawi, bukan. Tak. Ini Allah Subhanahu Wa Taala kenal kita dalam ramai-ramai itu. Ramai tuan-tuan daripada umat Nabi Muhammad dan Nabi Adam AS sampai umat Nabi Muhammad SAW. Allah kenal kita. Kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila dia orang cakap macam tu, berbalik pada apa yang dia orang perli Nabi Muhammad SAW. Allah kata sebenarnya senangnya gitu aja, tahu-tahu dah hidup balik dah. Tapi ayat ni, kata-kata dia orang ni ada beri tekanan sikit pada Nabi Muhammad SAW. Masa dia orang perli Nabi itu, dia orang kata inna lamarduduna fil hadhirah. Muhammad, kami ni akan kembali balik daripada kubur ke? Dia sebutkan idza kunna idzaman nakhirah, dan ketika masa kami tulang belulang kami dah hancur semua, boleh hidup balik ke? Oh, rugi kami. Jadi Nabi bila dengar tu, Nabi tertekan sikit, rasa macam sedih dengan perbuatan mereka itu kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala menyambung ayat yang seterusnya. Allah sebut apa? Allah Subhanahu Wa Taala ni dalam Quran kalau kita tengok selalu ayat-ayat yang Allah datangkan kisah-kisah tentang nabi-nabi sebelumnya pada Nabi Muhammad, tujuannya untuk apa? Supaya Nabi terhibur dan Nabi rasa semangat balik. Allah tengok punya kasih Allah Subhanahu Wa Taala pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah selalu datangkan kisah-kisah. Dalil dia dalam Quran Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul lan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma yuthabbitu bihi fu'adak. Allah kata, wahai Muhammad, semua yang aku cerita dalam Quran ini tentang utusan-utusan sebelum ni, tentang orang-orang soleh sebelum ni, tujuan dia tidak lain dan tidak bukan nak memantapkan hati engkau wahai Muhammad. Maknanya nak bagi Nabi Muhammad rasa kukuh punya kasih Allah Subhanahu Wa Taala pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, antaranya ayat ni, ayat yang ke-15. Bila tengok Nabi SAW dia macam down sikit, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka hadithu Musa. Allah kata Nabi Muhammad, kita terjemah dulu. Muhammad, ada datang tak pada engkau kisah Musa? Maknanya Allah dah beritahu pada Nabi Muhammad, ingat tak engkau kisah yang aku kisahkan kau tentang Musa? Musa ni dia bukan dia pun banyak ujian dia. Dia termasuk dalam ulul azmi. Dan orang yang dia jumpa pun bukan calon-calon orang lain. Dia jumpa pemerintah juga macam Nabi Muhammad jumpa. Tapi yang dia jumpa ni lagi dahsyat. Ini pemerintah yang dah sampai tahap dia kata dia Tuhan. Ni, Nabi Musa ni. Jadi Allah bagi contoh Nabi Musa. Muhammad, ada sampai tak pada engkau cerita tentang Musa? إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. Ketika mana dia dipanggil oleh Tuhannya di satu lembah
nama dia Tua. Lembah Tua ni, dia dekat salah satu wilayah Sinai. Tu Bukit Tursina tu, kawasan sekeliling dia tu ada dalam berapa jarak tu orang panggil Sinai. Dekat situ tu ada satu lembah, di antara lembah-lembah yang ada kat situ, nama dia Tua. Allah panggil sebelum dia naik ke Bukit Tursina, dia pergi lembah Tua dulu. Di lembah Tua tu Allah panggil Nabi Musa ni sebab Allah nak perintah dia satu benda dalam dakwah dia. Masa permulaan dakwah Nabi Musa alaihi salam. Allah kata apa? Idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Bagi-bagi itu assignment dia, bagi-bagi aja jumpa siapa? Fir'aun tu. Sebab dia dah melampau batas, innahu tagha. Nabi Musa ni siapa? Dia bukan menteri. Nabi Musa masa tu dia bukan ada jawatan apa-apa, dia pengembala kambing. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nak beritahu, Allah nak beritahu konsep kat situ. Kita ni walau macam mana kedudukan kita sekalipun, tapi kalau Allah bersama dengan kita, kekuasaan Allah bersama kita, maka kita tidak mustahil apa-apa kuasa yang hebat pun kita akan selamat dan kita berjaya. Walaupun kita tukang jual nasi lemak pun, walaupun kita ni tukang buat besi pun, walaupun kita ni penarik beca ke, maka kita tetap boleh mampu kalau Allah nak izinkan. Nampak? Kan penarik beca dah kahwin dengan anak orang kaya? Kan? Cerita Piramli tu. Kalau Allah nak izin, tak ada hal. Dia naik beca dia dengan seluar pendek dia tu kan? Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Idhhab ila Fir'aun. Allah perintah terus. Idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergi pada Fir'aun. Musa, engkau aku perintah pergi jumpa Fir'aun. Innahu tagha. Sebab apa aku suruh kau pergi jumpa dia? Sebab dia dah mula melampaui batas. Fakul halaka ila an tazakka. Engkau jumpa dia nanti, cakap pada dia. Allah suruh Nabi Musa ni cakap pada Fir'aun. Fakul, wahai Musa, engkau cakap kat dia, halaka ila an tazakka. Wahai Fir'aun, cakap nanti jumpa Fir'aun, kau cakap dengan Fir'aun, wahai Fir'aun, nak tak engkau ini aku bersihkan diri engkau? Maknanya biar hati kita tu, biar hati engkau tu bersih. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan nak tak engkau aku tunjukkan kau kepada Tuhan kau supaya engkau jadi takut pada Tuhan kau, sebab sekarang ni dia dah tak takut. Sebab dia rasa dia Tuhan. Antara riwayat hadis Nabi SAW, bila Nabi Musa cakap macam tu, dia kata aku pun Tuhan, boleh menghidupkan dan boleh mematikan. Dia panggil seorang, dia bunuh. Dia panggil dua orang datang depan dia, seorang dia bunuh, seorang dia bagi hidup. Dia kata tengok, bodoh punya Fir'aun ni. Maknanya bodoh sangat ketika tu nampak dia. Allah ni menghidupkan dan mematikan, iaitu manusia itu juga, iaitu seorang tu mati, lepas tu hidup balik. Dia pula bawa bagi dua orang, itu aku boleh buat. Tapi nak kata bila dah buta dengan kekuasaan, buta dengan kekayaan, maka akhirnya dia duk rasa benda dia buat tu benda betul. Bila Nabi Musa dah cakap begitu pada dia, kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kisah dia panjang juga. Yang ini dia dah Allah sebut di dalam ni terus kepada kesimpulan dia. Bila dia pergi, fa'arahul ayatal kubra. Dan Nabi Musa pun tunjukkan kebesaran Allah yang besar daripada mukjizat-mukjizat dia. Kalau kita nak tengok detail tu di dalam surah Taha. Apa dia? Surah Taha. Izhaba. Okey. Ya. Allah SWT perintah Musa. Ini detail dia. Subhanallah. Ini dalam bab kalau kita mengaji usul fiqh ataupun mengaji dalam bab tafsiran, dia ada orang panggil tafsiran Quran dengan Quran. Jadi tafsiran yang ini ni ditafsir pula dengan ayat yang ni. Maknanya didetailkan. Allah kata apa? Idhhaba ila fir'aun innahu tagha.
Sebelum tu, idhhab anta wa akhuka bi ayati wala taniya fi dhikri. Musa, pergi engkau dengan Harun. Sebab ditafsirkan dengan hadis Nabi SAW, Nabi Musa ni orang hebat, tapi dia bercakap tu tuturan dia tidak berapa jelas. Orang panggil lidah dia tu tak berapa jelas, lambat sikit. Ada setengah ulama mengatakan iaitu gagap. Dia gagap ni ada orang panggil wak-wak, rok-rok. Orang yang jadi imam sembahyang, kalau dia gagap masih boleh jadi imam lagi. Tapi kalau dia itu mengubah huruf, yang tu tak boleh jadi imam. Ataupun ummi, tak boleh. Contohnya bila dia sebut ihdinas sirat, ra jadi ghin, maka dia tak boleh jadi imam kepada orang, kecuali bila dia perbaiki balik benda tu. Tapi kalau wak-wak, rok-rok, masih boleh jadi imam. Contohnya ihdinas siratal mustaqim, gagak. Ni boleh buka kitab fiqh lah. Kan kata betul ke ni, betul ke ustaz ni? Saya kadang pelik orang cakap betul ke ustaz ni, dia sendiri tak pernah khatam kitab fiqh, lepas tu tanya pula betul ke tidak. Macam dia dah baca kitab banyak lah. Orang zaman sekarang ni. Ataupun ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim ni waladdallin. Sah lagi. Boleh jadi imam lagi. Tapi al-afdal istikhlaf, iaitu paling afdal gantilah. Kan ramai yang tak macam tu, gantilah. Apa nak pakai dia juga. Tapi kalau dia jadi imam macam mana? Sah. Jangan marah kat belakang. Kita pula bila tak ada ilmu pula belakang. Wah apa? Kita marah kat belakang. Sebut betul-betul lah. Jangan. Baik. Jadi dia pergi dengan Nabi Harun. Tengok. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah perintah Harun dengan Musa ni pergi jumpa Fir'aun, dan kau cakap dengan dia kata-kata yang lembut, mudah-mudahan dia teringat balik diri dia dan dia jadi takut pada Tuhan dia. Di dalam kitab Fannun Dakwah ataupun Usulud Dakwah, golongan-golongan yang menjadi sasaran dakwah, di antaranya orang panggil golongan mila, iaitu golongan yang berkedudukan. Golongan-golongan yang ada kedudukan, seperti pemimpin-pemimpin, orang-orang kaya yang dia ada kedudukan, datuk-datuk dan sebagainya. Orang macam ni dalam uslub dakwah kepada mereka, kena dakwah mereka dengan kata lembut. Ini dalam kitab. Sebab puak-puak ni ego dia tinggi. Bila ego dia tinggi, kita cakap pula dengan cara kasar dengan dia, dia tak boleh terima lalu. Dia tendang kita. Itu pasal ada setengah-setengah persatuan, setengah-setengah jamaah yang mana mendatangkan kaedah dakwah dengan kelembutan. Mereka bukan saja-saja buat, mereka mengikut kaedah dakwah. Mungkin ada di kalangan kita yang agak kasar tu pula penafsiran daripada sudut bagaimana Umar Al-Khattab. Ya khair, kalau selagi mana mereka ada hujah dan sandaran, tak payah kita bergaduh. Nata'awanu fi mattafaqna, kita membantu pada apa yang kita bersetuju. Wa naftafahamu fi mattafaqna, dan kita cuba faham memahami pada apa yang kita fi makhtalafna, pada apa yang kita berselisihan pendapat. Ya, khair. Itu yang kadang-kadang jadi sampai timbul fitnah. Macam-macam kan. Saya nak sebut sikit lah. Takut kau orang, yelah saya ni pula orang kadang tengok ni serban ni dah macam Abid Umar pula ni kata. Memang dia guru saya pun. Tapi ustaz bau-bau ni gambar dia ada masuk kat dalam tu. Kata dia sesat ni, dia daripada tarikat Naqsyabandi Al-Aliyah ni. Saya nak beritahu satu benda tu fitnah paling besar satu. Yang paling lucu pula kat bawah tu ada Syekh Nuruddin pula. Syekh Nuruddin ni lagi tak masuk campur bab tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab ini adalah usaha dalam nak mematikan ulama-ulama yang kita ni berpegang betul dengan ahli sunnah wal jamaah.
Ada orang tanya, Ustaz, dia orang kata ahli sunnah wal jamaah ni yang berakidahkan Abu Hasan al-Asy'ari dengan Abi Mansur al-Maturidi. Siapa yang iktiraf dia orang ni apa ni ahli sunnah wal jamaah? Itu normal pertanyaan orang. Sebab dia manusia juga, dia bukan Nabi. Siapa iktiraf dia? Baik. Benda ni ulama takkan cakap kecuali selepas dikaji. Kalau kita tengok dua-dua ulama ni, dia masih duduk dalam kurun yang tiga, iaitu kurun Nabi dan sahabat, kurun tabi'in dan kurun tabi'in. Selepas daripada tu, tuan-tuan rahmati Allah, Nabi kata mula berlaku khilaf dan sebagainya. Dua ulama ni pertama dia di dalam kurun yang tiga ni, satu. Dan ulama muktabar ketika zaman itu dan zaman selepasnya, seperti ulama-ulama yang maksudnya terkenal seperti Izzuddin Ibni Abdul Salam, yang orang gelar dia ulama, gelar dia Sultanul Ulama. Ini bukan Sultan Malaysia, Sultanul Ulama. Dan Ibnu Salah, seorang alim, dan ada yang dipanggil dengan Syekhul Islam. Mereka ni semua jumhur berijma' ummah bahawa dua orang ini tidak melakukan bid'ah kepada akidah. Dia orang datangkan akidah itu pure sebagaimana yang didatangkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Yang sekarang ni yang banyak berubah akidah, mereka lah ahlu bid'ah. Bila kata ni Allah ala arsyis tawa, Allah duduk atas arah bersila macam kita, tak betul. Ni perkara bid'ah. Kemudiannya tuan-tuan rahmati Allah, di dalam kitab Majmu' Fatawa bin Baz yang banyak dirujuk oleh puak-puak ini, mengatakan bahawa Allah tu tinggi dia sama macam Nabi Adam 60 hasta. Ni bid'ah paling besar kali. Itu pasal, sebab apa kita kata dia orang begitu? Satu lagi, sebab hadis Nabi kata alaikum bil jamaah, korang kena duduk dalam jamaah, iaitu al-jamaah ahlussunnah wal jamaah. Bila sahabat tanya, siapa jamaah ni? Yang mereka itu berpegang sebagaimana apa yang aku pegang dan sahabat-sahabat aku pegang. Maka yang paling jelas daripada sudut akidah yang tidak berubah dan tidak melakukan bid'ah seperti mana disebutkan oleh Tajuddin As-Subki, seorang ulama yang hebat, bahawa lam yabda'u, mereka ini tidak membuat bid'ah kepada akidah Nabi SAW, maka kerana itulah kita berpegang sampai sekarang ni. Dan kita kalau tengok mazhab yang kita ikut, 4 mazhab tu semua dalam 3 kurun yang awal. Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, semua dalam kurun yang awal. Manakala yang selepas daripada itu mula menimbulkan. Baik, Ibnu Taimiyah seorang ulama yang hebat, mudah-mudahan Allah berkati beliau dengan apa yang mereka sampaikan. Tapi kalau dikatakan kami bersandar pada dia semata-mata, tidak boleh, sebab Ibnu Taimiyah sendiri bukan dalam 3 kurun yang terawal. Dia sudah kat belakang, ketika itu sudah berlaku zaman khilaf. Kerana itu ulama kata ahli sunnah wal jamaah daripada sudut akidah, iaitu apa yang dibawa oleh Abi Hasan al-Asy'ari dan Abi Mansur al-Maturidi, itu dia. Bukan kita saja-saja iktiraf dia tanpa ilmu, dah. Bukan kita yang iktiraf dia, ulama sebelum ini iktiraf dia. Banyak sebenarnya masalah-masalah kita yang ada sekarang ni ulama dah selesai lama dah. Contohnya bab bulan Rejab ni. Tuan-tuan boleh cari, ingat betul-betul nama kitab ni, Fatawa Kubra Al-Fiqhiyah, yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Di dalam tu ada kata-kata Imam Ibnu Salah, dan ada juga di dalamnya Izzuddin Ibnu Abdul Salam. Lebih kurang 900 tahun sebelum ini, 400 tahun daripada kita ni, iaitu tahun 900 Hijrah, telah diselesaikan masalah ini dalam kitab itu. Dan didatangkan kata-kata oleh Izzuddin bin Abdul Salam. Ketika itu ada seorang faqih yang mengatakan banyaknya bid'ah berlaku dalam bulan Rajab. Maka salah satu yang dikatakan bahawa tidak boleh seseorang berpuasa dalam bulan Rajab, maka mereka menjawab bahawa hadis itu batil. Cukuplah kalau kita nak berpuasa sunat dalam bulan Rajab berdasarkan hadis Nabi yang sahih yang didatangi Rasulullah oleh Al-Bahili, yang mana Nabi tengok dia sudah semakin kurus. Nabi tanya, kenapa engkau begini? Bahili kata, aku tak pernah makan di waktu siang, hanya makan di waktu malam. Maksudnya dia berpuasa. Maka Nabi kata, kenapa engkau mendera diri engkau?
Kenapa engkau mendera diri engkau? Puasa sajalah puasa bulan sabar, iaitu bulan puasa. Kemudiannya satu hari selepasnya, dalam satu riwayat 2 hari selepasnya, 3 hari selepasnya. Di situ para ulama kata Isnin, Khamis ataupun Ayyamul Bid, iaitu 13, 14, 15. Dan berpuasalah Nabi kata last kali Ashhuril Hurum, bulan-bulan haram, dan Rejab termasuk dalam bulan haram. Settle, dah settle lah benda ni. Dan itu Ustaz Azhar Idrus pun capat bersebut sunat puasa bulan Rejab, tak ada masalah. Bab-bab fadail a'mal yang banyak tu memang tidak dinafikan ada hadis-hadis maudhu', tapi kebanyakannya hadis dhaif. Maka hadis dhaif ittifaq ulama ummah, ijma' ulama ummah, hadis dhaif boleh dibuat amal fadailul a'mal dan mendapat pahala. Settle, titik. Kenapa kita buat hadis dhaif ni dah macam hadis maudhu' pula? Kalau tak ulama tak bagikan hadis dhaif hadis maudhu'. Kita buat hadis dhaif ni macam hadis maudhu' pula. Tuan-tuan tahu tak tu kitab Fadail A'mal Maulana Zakaria tu? Tuan-tuan kenal Maulana Zakaria? Alah ni tabligh Ustaz. Senang yang kata tabligh. Bacalah terjemahan dia. Dia tu siapa? Ilmu dia macam mana? Dia tu ulama iktiraf, bukan kita. Dia sebagai muhaddis, pakar hadis. Punya amanah daripada hadis. Tapi Ustaz dalam kitab dia tu banyak hadis dhaif. Cuba tengok tajuk kitab tu. Cuba tengok tajuk kitab tu, dia tulis apa? Fadail A'mal, punya amanah dia. Itu pasal dia letak hadis dhaif banyaklah tu. Untuk fadilat amal. Dia punya amanah, dia buat begitu. Kita kadang tak berapa nak jelas. Jadi Ustaz kata beramal dengan hadis dhaif lebih bagus daripada hadis sahih lah. Janganlah ke situ pula. Hadis sahih lah. Cuma saya nak declare hadis dhaif ni boleh beramal. Dia bukan hadis maudhu'. Tapi kalau berlawanan dengan hadis sahih macam mana Ustaz? Itu dah orang tak panggil hadis dhaif dah. Itu orang panggil syadidud dhaif. Itu dah melampau-lampau dhaif. Syarat nak beramal dengan hadis dhaif, jangan melampau-lampau dhaif dia. Yang melampau tu tak boleh amal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Kat mana tadi? Pergi cakap. Sebab pemimpin-pemimpin ni, lebih-lebih Fir'aun, dia ego dia tinggi. Kalau cakap keras-keras ni, dia tak boleh terima. Ini salah satu kaedah dakwah. Disebut Allah jelas dalam Quran. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergi kamu berdua jumpa Fir'aun, dia tu buat kemungkaran. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Sebut dengan kata-kata yang lembut, mudah-mudahan dia ingat dan dia takut aku. Qala rabbana, masa tu risau juga Nabi Harun dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata apa pada Allah? Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw ayyata. Ya Allah, kami takutlah kan kalau pergi ke sana kan terus-teruskan istijal uqubah. Yufratu ni, apa yafruta ni para ulama sebut istijal uqubah. Takut tiba-tiba kami pergi kan, dia terus saja dengan segera hukum kami. Maknanya terus rosakkan kami ataupun denda kami. Au ayyatra, atau melampaui batas. Qala, Allah kata apa? Qala la takhafa. Janganlah kamu berdua takut. Innani ma'akuma. Ni ingat ni. Innani ma'akuma. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Asma' wa ara. Aku dengar dan aku tengok. Ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kita duduk di atas muka bumi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak kena faham Allah sentiasa perhati kita. Tuan-tuan nak tahu tak macam mana senang para ulama Arif Billah mengatakan, ada orang kata, Ustaz, macam mana saya nak tahu saya dengan Allah ni, Allah jaga saya apa ni, Allah beri tumpuan pada saya lebih ni, macam mana saya nak tahu dia lebih ke kurang ke? Dia tengok kita dengan Allah lah. Tu je mudah. Kalau tuan-tuan je ni orang semayang, jaga, zikir, jauhi benda haram, Allah pun gitu jugalah dengan tuan-tuan. Dekatlah dengan tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan semayang potongan langgang, puasa pun sedekah pun tuan-tuan masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, lalah kali tak keluar-keluar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, lepas tu kita dengan isteri pula tak kasar, pukul dia, macam-macam kita buat. Lepas tu kita kata, Ustaz, saya ni Allah ingat saya ke tidak Ustaz? Payah. Nak tahu tengok kamu di dunia macam mana, macam itulah Allah dengan kamu. Maka kerana itu disebut wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa'arahul ayatul kubra. Panjang lagi ayat ni tadi tu. Tapi kalau nak sebut panjang pula. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tunjuk kisah dia sampai habis. Sampai bila dia dah cakap macam tu, mula-mula mukjizat Nabi Musa, masa dalam ayat ni, mukjizat Nabi Musa mula-mula sampai dengan Nabi Harun tu.
Bila Nabi Musa kata, Allah apa ni dalam ayat ni, Firaun tanya, Tuhan kau yang macam mana Tuhan kau? Sebab Nabi Musa datang suruh Firaun bebaskan Bani Israel. Sebab masa tu Bani Israel dikumpulkan dan dipaksa kerja tu, buat piramid, buat apa semua tu. Dah melampau dah ni. Teruk dia orang. Tengok batu piramid macam mana. Tuan-tuan bayangkan zaman tu macam mana orang angkat. Mana ada ni? Apa? Yang kita sekarang ni, keren-keren ni apa semua ni. Jadi ketika itu Nabi Musa minta kata bebaskan Bani Israel. Lepas tu Firaun kata, Tuhan kau macam mana? Tuhan kau tu macam mana? Nabi Musa kata, Tuhan aku yang memberikan hak kepada orang-orang yang ada di atas muka bumi. Maknanya tidak diseksa, tidak diazab begitu. Oh, ketika itu Nabi Musa Firaun dia berpaling. Ketika itu Nabi Musa tunjuk mukjizat yang pertama, iaitu tangan bercahaya. Ketika Nabi Musa angkat tangan dengan bantuan Allah SWT, tangan dia bercahaya. Firaun masa tengok tu terperanjat awak. Lepas tu dia kata, oh, engkau nak bagi kami ni dengan sihir kau ya? Kejap. Engkau cari satu tarikh. Boleh baca ayat ni, tengok terjemahan dia. Engkau cari satu tarikh, kita jumpa, kita lawan. Nabi Musa pilih hari raya. Disebut situ Yaumul Aid, raya masa tu lah. Masa tu orang ramai ada. Kita jumpa time tu. Oh, masa tu lah pesihir-pesihir semua datang. Firaun kumpulkan sihir. Itu pasal kat Mesir ni jangan main-main tuan-tuan. Dia ada kitab sihir lagi. Oh, jangan main-main. Bila dah berkumpul, Nabi Musa kata, jangan, engkau orang ni sihir, aku ni dah Allah tolong aku, jangan kacau. Dia kata tak apa, dia baling semua tongkat. Yas'a, tongkat tu jadi macam bergerak, jadi ular. Ni syurah masyhur, kita dengar cerita dalam Quran ada. Nabi Musa pun mohon pada Allah, dia campak tongkat dia, ular dia pun besar lagi besar daripada ular-ular tu, makan semua. Lalah kali pesihir-pesihir tu semua, ini bukan sihir ni. Ni bukan sihir. Dia pun terus sujud. Dan masa tu juga lepas beriman dengan Nabi Musa, semua dibunuh oleh Allah, oleh Firaun. Itu yang kata dia orang ni, orang yang very lucky. Orang panggil very lucky sebab apa? Dia orang kafir, lepas tu masuk je Islam dengan keyakinan yang kuat pada Allah, tiba-tiba dibunuh terus, masuk syurga tanpa hisab. Dalam perbahasan masuk syurga tanpa hisab, antaranya puak-puak sihir yang mati ketika beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Oh, tuan-tuan rahmati Allah. Allah bersama Nabi Musa. Kita dengar, wah hebat Ustaz Nabi Musa. Allahu Akbar. Dan Nabi Musa, bila dia tengok di Lauhin Mahfuz, yang mana ada satu umat yang senangnya buat pahala, senangnya terhindar daripada dosa, buat sikit aja Allah ampun dosa. Bila waladdallin, ramai-ramai sebut amin. Bila amin dia tu connection dia serasi dengan amin malaikat, Allah kata aku ampunkan dosa seluruhnya. Dia tengok umat ni special betul, umat ni senangnya dapat pahala, senangnya Allah ampun dosa. Dia kata, wahai Allah, tolong bagi aku, pilih lagi aku untuk jadi Nabi kepada umat ni. Maka Allah kata tidak boleh, sebab Nabinya sudah terpilih, iaitu Allah sudah istimewakan orang lain, iaitu Nabi Muhammad SAW. Itu pun Nabi Musa kata, kalau tak jadi Nabi pun tak apa, tolonglah pilih aku jadi umat dia. Allah kata umat pun tak terpilih, sebab umatnya sudah terpilih. Tengok Nabi Musa yang hebat tu, apply jadi Nabi untuk Nabi kita ni, tak dapat. Apply jadi umat ni, jadi macam kita ni pun Allah tak beri. Bukan sebab apa, dia tak, sebab Allah dah dahulukan tuan-tuan ni lah. Allah dah pilih. Itu Nabi Musa, Masya Allah. Itu pasal umat Nabi Muhammad SAW cukup mudah sebenarnya nak mendekatkan diri kepada Allah, tapi kita leka dengan kesenangan dan keamanan yang Allah beri, bukan kita ambil iktibar. Maka kerana itu tuan-tuan rahmati Allah, fakadzdzaba wa asa, Firaun dustakan dan mengingkar. Nampak dia gabungkan dua-dua lagi, dusta, ingkar. Sebab lepas dia dusta, dia terus nak bergaduh dengan Nabi Musa. Tu yang dikumpulkan apa ni, pesihir-pesihir. Macam-macamlah dibuat, sampailah dia tenggelam bila laut terbelah. Nabi Musa ketuk je, nak tunjuk sebab aja. Allah ni suruh kita selalu ambil sebab. Allah boleh aja Nabi Musa kat situ tiba-tiba tahu terbelah, boleh je. Tak perlu Nabi Musa nak kena ketuk dulu. Tapi Allah nak tunjukkan sebab. Jadi ketuk saja. Sebab Allah nak tunjuk link Allah dengan Nabi tu. Maka bila dia ketuk, terbelah laut. Sandang. Seberang. Firaun masuk tuan-tuan, boom, tenggelam semua.
Yang selamat, ada yang selamat. Salah seorang daripada, dalam satu hadis Nabi SAW yang sahih, bila tenggelam tu ada seorang selamat daripada pengikut Fir'aun. Tuan-tuan tahu siapa? Iaitu pengikut tu, masa dia jadi pengikut Fir'aun, dia suka berlakon jadi Nabi Musa. Fir'aun ni dia suka buat sketsa. Dia suka buat orang panggil sketsa. Dia suka tengok orang berlakon kat depan dia. Jadi dalam lakonan tu ada seorang ni dia suka betul. Dia bukan dia melakonkan, tapi bila nak bagi watak aja dia suka jadi. Sebab Firaun suka macam menghina-hina Nabi Musa, dan suka tengok orang melagatkan Nabi Musa kat luar sana tengah berdakwah. Jadi yang selalu ambil watak ni ada seorang hamba ni. Dia kata, aku kalau Musa biar aku. Dia selamat sebab kes melakonkan Nabi Musa tu. Oh, subhanallah. Maknanya adalah niat dia yang baik mungkin. Wallahu ta'ala alam, Allah selamatkan dia. Yang lain, habis. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Kemudian di akhirnya, thumma adbara yas'a. Kemudiannya tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia berpaling seraya berusaha. Yas'a, berusaha nak tentang Nabi Musa. Fahasyara fanada. Dan kemudiannya tuan-tuan, Fir'aun, dia berpaling, kemudiannya dia mengumpulkan. Fahasyara, dia kumpulkan ahli-ahli sihir, pembesar-pembesar dia. Fanada, dan berseru memanggil kaum dia. Faqala ana rabbukumul a'la. Yang ni berat ni. Dia kata, kau orang jangan percaya Musa, aku Tuhan kau yang maha tinggi. Oh, berat dia mengaku. Fa akhadhahu Allah nakal al-akhirah wal ula. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyeksa dia azab dunia dan azab akhirat. Di dunia dia kena azab, akhirat pun dia kena azab. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Maka semua tu Allah lakukan bukanlah kerana Allah ini zalim, na'uzubillah, tidak mustahil bagi Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala nak buat la'ibratan liman yakhsha, sebagai iktibar pada orang yang takut pada Allah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan tuan-tuan kita semua ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tergolong dalam golongan yang takutkan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita insya-Allah. Dan saya rasa cukup setakat itu saja untuk malam ini. Sejuk sangat surau ni. Saya sebenarnya nak minta izin pergi tandah. Tuan-tuan rahmati Allah, saya ada bawa pelajar-pelajar saya ni dah kebanyakannya 30 juzuk, tuan-tuan rahmati Allah. Jadi kalau sekiranya saya nak pergi tandah ni, kalau tuan-tuan nak juga saya jadi imam, saya nak minta anak murid saya seorang ni, Ikmal, jadi imam lah. Tapi didahulukan imam surau lah. Kalau imam surau ke depan khair insya-Allah. Tapi kalau tuan-tuan nak juga jadi ni Ikmal ni, dia biasa jadi imam di luar sana. Mudah-mudahan Allah memberkati. Wallahu taala a'lam. Sebab saya duduk dalam tandas agak lama sikit. Alamak, pecah rahsia aku malam ni. Jarang pergi tandas, tapi bila dah duduk tandas lama. Tuan-tuan rahmati Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi. Ya Allah, keluarkan kami daripada kegelapan keraguan. Wa akrimna binuril fahmi, dan muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Waftah lana abwabal ilmi, dan bukakanlah kami pintu-pintu ilmu. Wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi, dan hiasilah kami dengan akhlak yang mulia dan lembut. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan himpunan kami himpunan dirahmati. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan dijaga daripada kemaksiatan dan kemungkaran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillah bil alamin. Saya minta maaf tadi ada silap. Takut kamu ingat dusta pula. Tidak semua yang khatam 30 juzuk, kebanyakannya sudah 30 juzuk, dan ada lagi yang sudah khatam di madrasah tidak saya bawa sebab mereka ni lapang malam ni. Jadi mudah-mudahan kita diberkati Allah. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.